My name is Kamarudin Amba from Faculty of Civil Engineering and Environment ataupun FCAP dulu FCAS. Today I'm going to present a quite robust and useful platform which is we call exam.net. First, why we need to use this kind of the tools and platform. What does exam.net offers? Firstly, of course, how to conduct online examination for our student. We can also do a surveillance or monitoring during exam hours. And this is quite interesting. The features that they have, they can set security level. You have some option whether you want to use the security level, which is without, or moderate, or even higher secure. Basically, exam.net ni datang daripada negara Sweden. Quite extensive lah dia orang guna platform ni, exam.net di Sweden. We already know Sweden is one of the best education system in the world. So kita belajar daripada mereka lah kan. Kalau kita rasa sesuai, kita boleh gunakan lah. First, jangan buat apa-apa lagi. Just follow this slide. And then we have practical session and how to develop, to create our exam questions. We can search directly exam.net to Google. Then you can start to register as teacher. So here we have student part and teachers. Kalau student tak jangan sayang apa-apa lah kan, masuk student je lah. So kalau we as a teacher, we have to register this exam.net to have our personal account. And then we insert our particulars. Ini saya buat contoh demo kan, saya jangan masuk je lah. So dia pun ada specific university. So our institution, they have a record of our institution. Then this how it's load when you start have your own account. So tak ada apa-apa lagi yang dia kosong saja lah. Excuse me, Dr. Din. Yes. The screen is not full. We only see half of it. Oh, saya dah screen large ni. Mungkin saya kena share dia punya monitor kot. Sekejap, saya cuba buat. Saya dah screen large ni. Saya ingat saya kena buat stop sharing dan saya akan buka yang window entire screen. Saya buka entire screen lah. So better macam ni. Nampak tak? Jelas. Bagus. I start semula. First kita search directly using Google exam.net, just type dia akan keluar. Dan kita nampak paparan ni, so kita boleh start register sebagai teachers and then key in our particulars info. So this is the first display because you are a new user, so tak ada apa list lagi lah. Kat sini ada exam list. Kalau ada, create nanti banyaklah keluar list-list yang tertentu. Ini contoh kita nak create. Saya tak pergi detail dia, saya nak tunjuk je. Ini paparan untuk kita create soalan. And then lepas we created our exam list. So dia tengok dia dapat macam ni lah. So kita ada beberapa siri list. So yang ni kita boleh groupkan ataupun put as individual lah. Yang ni kita akan tengok kemudian. Next. For our part to inform student, so we going to conduct our exam session. So kita kena deliver beberapa slide pada student kita ataupun kita kena ada sesi demo dengan student kita dah. Sebagaimana saya buat hari ni. Ini saya bagi ini satu slide yang dia go through how the system will operate. First kita akan enter exam key. So this the specific for that particular question that we have developed.
So kita share dengan student kan, student key in je. Student tak perlu sign in apa-apa dia hanya pergi exam.net, dia akan paparkan skrin ni, student akan masuk kod ni saja. Macam mana kita, sebagaimana kita buat quizzes dan sebagainya itulah. Kahoot dan itulah. Okay, and then student kena masukkan particular info on behalf them kan, nama dia siapa, kelas dia apa, email, nama pensyarah, nama matrik. Ni kosong ni contoh saya tunjuk. Student masukkan maklumat dia nama sebagainya, matric numbers, email, pensyarah. Okay, then student akan tunggu student akan tunggu exam akan dimulakan. So the exam will be opening. Sebab teacher tak aktifkan lagi dia punya button. Jadi pelajar ni tunggu je lah. Okay, bila teacher dah open button ataupun dah activate button untuk exam, okay, setiap pelajar akan menerima paparan semacam ni lah. Okay, kat sini ada nama, ni 10% kan, just trial okay, nanti ada keluarkan paparan nama pelajar, dan kat sini ada layout untuk question dan layout untuk writing. Atas ni layout question, nanti boleh scroll tengok berapa muka surat, how many pages. So this bottom, the space that student going to have answer writing. Kalau kita tak suka paparan ni, kita boleh adjust lagi. Kat sini dia ada pilihan paparan. You can display either this look like, or you can choose this layout. Yang sini saya dah pilih yang bawah ni kan. Jadi kat sini tengok soalan, kat sini ada paparan jawapan. Dan kat sini pun ada teacher chat. Okay, kat sini kalau pelajar ada masalah, if there any student have a question to ask, so they can click this tools or icon, then they can start communicate with teachers or lecturers. Di peringkat lecturers pula ataupun teachers, kita ada satu juga tools macam ni, tapi kita boleh blast satu arahan untuk all the student receive, ataupun kita boleh pilih to whom we going to chat. Itu tools dia kan. Dan sini pilihan-pilihan yang kita tambah. Ini saya akan cerita masa untuk develop ni lah. Apa yang kita boleh masukkan option untuk digunakan masa peperiksaan tu. Okey, sekiranya ada pelajar tidak boleh menaip dalam slide ni kan, we have space to writing, tapi pelajar tak boleh type dia ada masalah dan juga mungkin internet problem sebagainya. Okay, kita ada kat sini pilihan untuk scan jawapan secara manual. Okay, pelajar ni dia nak menjawab, tapi dia tak boleh jawab dekat answer writing. Ada setengah-setengah pelajar mengalami apabila having poor internet connection. So pelajar ni dibenarkan untuk menjawab secara manual. So apa yang akan berlaku, pelajar ni bila dia pilih secara manual untuk jawab, jadi dia klik kat sini, dia akan dapat kod QR code di sini. This QR code is very individual. So it designed for particular student only, for that particular student only. Jadi student lain tak boleh scan, pelajar itu je scan. Jadi pelajar bila dia scan, jadi dia akan dapat kod, lepas ni saya akan tunjuk slide code. Dan dia akan scankan juga dia punya jawapan, sama ada nak handwritten ke ataupun dia type, dia scan ke, kita pulang Okay, dia akan dapat kod kat sini. Okay, kod ni dia akan dimasukkan balik dekat exam.net tu. Jadi kita nasihatkan pelajar untuk scan, tak perlu ada picture lain ni, hanya scan dokumen sahaja. Jangan scan ada gambar lain di sebelah dia. Ni tak boleh dibuat, buat macam ni. Scan only the document. Dan cuba arahkan pelajar supaya scan tu, orientation dia tu, kita ada kat sini rotation. Kadang-kadang pelajar ni dia scan tu dia hantar. Tak apa, tapi kita yang pening kepala nanti kan. Sepatutnya pelajar bila scan dokumen, boleh nampak dah dia punya apa yang dia scan tu. Cuma kena adjust lah orientation dia, sebab kadang-kadang pelajar ni dia portrait, dia landscape, jadi mungkin kedudukan dia berubah. Ataupun dia ikut kamera dia fokus tu lah. Jadi boleh rotate, dia rotate. And then bila dia upload, dia akan keluar kat sini apa yang dia upload tu lah. Berserta dengan tarikh masa dia upload tu. Jadi ada evidence dokumen nanti dia upload pada tarikh berkenaan. Okey, ini features yang agak menarik.
Sistem ni dia akan detect pelajar-pelajar yang cuba untuk keluar daripada platform ni. Jadi bila kita operate platform ni, so the whole screen will be exam.net only. Dia tak ada tab-tab ni, tak ada ni. Yang tab-tab ni tak ada, dia tutup semua. The only space we have exam.net platform. Jadi kalau pelajar dia pergi, dia akan keluarlah icon untuk cancel. Bukan masuk cancel, maksudnya nak keluar lah, konon nak keluar kan. Jadi sistem ni akan pop up. So dia akan block student atas option yang kita pilih. Sama ada 30 second, 1 minute, 3 minute. Dia adalah duration yang kita penaltykan pelajar berkenaan. Jadi dia kalau dia nak masuk balik, so dia kena respon lah. Dia kena tulis kat sini. Dia keluar untuk buat apa? Kalau dia kata dia keluar, dia bagi reason kat sini. Ikutlah dia apa pun kan. Whatever lah. Jadi dia akan request unlock. Tapi dia have to wait what the penalty period that we have set. Jadi saya biasa buat 30 second je lah. Jadi pelajar kena tunggulah, kena tunggu sehingga dia masuk balik. Sebab kadang-kadang kita nak buat satu ujian, kita tak nak pelajar dapatkan rujukan ataupun nak cuba dapat sumber untuk meniru dan sebagainya. Jadi kalau boleh pelajar jawab kat situ je. Mungkin dia boleh refer nota sebagainya, kita tak ada pilihan yang tu. Tapi jawapan dia tak boleh ambil, nak copy macam tu. We going to avoid that. The student going to copy and paste the answer for our question. We want to avoid that. Tapi sistem ni juga boleh untuk tidak buat benda ni atau pulang kepada pensyarah dan teachers. Kalau saya buatlah 30 second. Jadi kita boleh tengok kekerapan pelajar ni cuba untuk keluar daripada platform ni. Okay, here the detail the detail student activity during our surveillance. Jadi saya padamkanlah nama pelajar ni. Okay, so saya boleh lihat pelajar ni berapa kali dia keluar, cubaan keluar daripada platform ni. Jadi pukul berapa, okay, ni catat kan, dia refer note sebagainya. Okay, kita tahulah dia buat apa kan. Maksudnya pelajar ni ada beberapa kali keluar daripada sistem kan. Okay, kat sini pun kita ada list pelajar yang sedang jawab. Dan ada beberapa pelajar yang ada tanda peti ni ada lightning punya simbol. Okey, pelajar ni maksudnya sedang menghadapi masalah connection internet. Jadi kalau kita klik nama pelajar ni, kita akan nampaklah pelajar ni dia ada masalah poor internet connection. Tak apa, pelajar still lagi boleh jawab menggunakan manual. Itu dah tak masalah. Tapi kita nak buktikan kalau pelajar kata encik, saya tak boleh masuklah sistem ni sebagainya. Saya kata saya dah monitor nama you tak ada dekat list pelajar yang bermasalah. So kita boleh counterpart balik kan bila student claim, oh saya ada masalah internet. Oh tak, sistem ni dia tunjukkan list pelajar yang bermasalah dan IP, siap dengan IP dia ada IP sebagainya ni. Okay, next still surveillance activities. So kita boleh lihat sekarang ni pelajar yang sedang menjawab berapa orang, yang dah join berapa orang. Jadi pelajar sedang menjawab ni kan. Jadi kita sini kita put timer dia, nanti saya akan cerita dah timer macam nak set. Okay, pelajar tetap menjawab. Kemudian bila dah tamat masa, okay, bila dah tamat masa, student perlu diingatkan masa telah tamat kan. The exam going to the end. Okay, pelajar kena submit lah kan. Jadi mungkin pelajar yang ada cepat habis, they finish early, they can submit directly. If student refuse, they want to stay to answer, okay, no problem. Kita ada option untuk force to submit. Sini, option force to submit. You want or you don't want, I'm going to force you submit all the question, all the answer script. Itu yang bagus Jadi kita tekan force submission ni, semua pelajar nak hantar ke tak nak hantar ke, dia akan terus tarik. Dia akan tu save lah the answer script. Okay, then we have a record here. Exam start, semua pelajar masuk dan semua pelajar telah hantar. Sama ada by individual submission or by force submission. Okay, next move to our part. Okay, I hope all of you are ready. Okay, we're going to have our practical session.
So here we have about 38 or 37 members. Okay, this okay. Okay, I want to all participant give cooperation. We was just to have experience only. So don't be too stressed. So I said the question is very easy. All the answer have in your head. Tengok soalan dah tahu jawapan apa. Tapi ni kali nak tulis apa jawapan yang dirasakan itulah jawapan yang betul. Mungkin dalam kepala ini your mind you ada jawapan tu, tapi nak tulis apa? Tulislah jawapan yang kita rasa yang betul. So, soalan tak banyak, saya buat 2 soalan saja. Tapi adalah sikit-sikit sub soalan tu. Jadi saya minta kerjasama supaya semua pergi ke exam.net dan saya akan share dia punya code. Okay, all participant please go to exam.net. Boleh ni nak jawab guna handphone, tapi saya tak galakkan sebab writing space dia agak kecil. You can still have use your handphone to answer this kind of question, but the screen is quite small. Tapi kalau guna komputer, very good. Itu yang sepatutnya guna komputer lah. Jadi saya minta semua peserta pergi exam.net, just type exam.net in Google, then insert this key. Insert this key. I will share the key in group WhatsApp. Then you can just copy, right? Okay, you can start go now. Doktor kelas letak global 191 ya? Saya rasa better macam tu lah sebab saya nak rujuk mudah. Student ID, staff? ID staff lah, ID staff. Itu dah bukti lah tu. Belum started? Saya tak buat apa lagi. Oh, okay. Saya nak tunggu berapa orang masuk dulu. Saya dapat tengok nanti berapa orang masuk. Okay, until now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 members. Saya tak start lagi ni. Saya hanya paparkan. Nampak tak slide ni? Nampak. Okay, ini keadaan di mana teacher sedang membuat surveillance. Kita sebagai teacher sedang membuat surveillance, berapa orang pelajar dah masuk. Jadi list ni dia akan tunjukkan pelajar-pelajar yang sign in lah. Jadi kalau kita rasa kita ada pelajar 30 orang, tiba-tiba ada 25 orang. Jadi kita dapat follow up. Mana lagi pelajar? If we have a 30 student, but the number still not enough 30, let's say 25 or 26. So we have to remind them. So a few students still not join our session, our test today. So keep remind them if they not join our test. So this how we monitor our list of student or participant that I'm just insert now. Doktor nak tanya boleh? Okay, apa? Contohnya kalau macam Google Classroom, apabila dah selesai Meet, dah selesai Google Meet, semua info akan disimpan dalam drive. Kalau yang macam ni simpan kat mana? Banyak ni, nanti saya akan pergi cara nak download ni banyak ni. Sini ada macam-macam ni. Dia lagi ekstensif lah apa yang kita boleh gunakan tools yang ada ni. Sangat banyak lah. Nanti saya akan pergi ke level tu lah. So level sekarang saya nak tunjuk pelajar-pelajar ataupun peserta belum masuk dan kita boleh lihatlah bilangan peserta yang dah join. Tapi exam is not start yet. So until I have certain numbers, okay, I will activate the exam. Okay, we have 37 members. Kalau ada jawapan raja skematik,
Ya. Kalau ada jawapan raja sistematik, tak apa ke scan. Terpulang kalau boleh je. Filter student untuk apa? Saya tak faham maksud filter student untuk apa ni. Boleh detailkan lagi maksud filter student untuk apa tu. Saya tak berapa jelas. Filter student tu. Ada kat page teacher. Kita boleh monitor student. Siapa yang dah masuk tak masuk. Kalau kita klik individu ni, kita nampak lah kan dia punya detail. Nanti exam tak start lagi nanti dah start, nanti kita akan lihat lah feature dia. Tapi anda tak dapat lihat lah sebab monitor semua peserta ni akan disetkan menjadi exam.net platform. Tapi tak apa, nanti kita ada sesi untuk sharing lah apa yang berlaku antara teacher dan apa yang berlaku kepada pelajar. Okay, buat masa ni ini je paparan yang, sebab ini saya share kan, pelajar tak nampak paparan ni. Saya share nanti okay, saya akan activate dia punya exam lah. We are still waiting. So ikut pada list ni kita ada 36 36. PIB masukkan nombor staff nanti kita tu lah. Kita tahulah staff yang saya ingat ini mungkin bukti kehadiran kot. Kalau staff masuk dan ada sign sebagai peserta dalam exam ni, saya ingat itu mungkin bukti kehadiran kot. Untuk macam mana join exam. Oh ni ada. Saya ingat dekat grup saya dah mention. Type exam.net je dekat Google, kemudian masukkan kod. Dr. Halim boleh lihat dekat WhatsApp group kita ada share benda tu. Exam is not found. Sekejap saya mungkin saya silap type kot. Sekejap. Saya type apa dekat WhatsApp group tadi Saya rasa dah betul saya type ni. Saya rasa dah betul saya tu. So tengok askara dia better copy yang saya dah bagi dekat WhatsApp group tu. Ini exam key dia. N T besar, V kecil, K 3X besar. Oh, jangan join as teacher Dr. Halim. Jangan join as teacher, join as student. Currently we are to pretend as student kan. Just what the class name? Class name letak global 191 Class name just put global 191 I just type here. Class name, class, global. Sebab saya ambil kod khusus ni 191 Class name saya letak dekat WhatsApp, ada yang request dekat WhatsApp. Global 191. Okey. Tak besar. Maksud tak besar ni. Jangan join as teacher join as student. Join as student jangan join as teacher. Okay, now we have 33 sebenarnya saya boleh mulakan exam ni walaupun ada yang akan masuk lambat sebab kod masih ada. Pelajar saya klik open learning student, still join Okay, kita nak mulakan ataupun macam mana kelas name letak lain masih boleh, tak ada masalah. Kalau tersilap masuk nama kelas, carry on saja, tak apa. Kita dah ada lebih kurang 35 So we start now or we want to wait? Boleh je Doktor start. Okay, I will start now. Okay, I will start now.
Okay, for those who late, you can still join by key in the exam key. Okay, for those late, okay, I will start now. Okay, kita ada berapa orang? Ada berapa 4 orang yang ada masalah internet, tak apa. Okay, I start now. So I will set the time about 30 minit. Soalan ni mudah je. Kalau kita jawab, saya ingat 10 minit ataupun kurang pada tu dah boleh jawab. Cuma saya spend hour panjang sikit. Mungkin ada yang nak masa lebih. Kalau dah siap awal, tu submit. Tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita ada 38 peserta dah join ataupun dah masuk ke platform exam.net. Okey, keep answering. Susahnya soalan. Soalan tu semua ada dalam kepala. Soalan nombor satu tu hari-hari masuk TTHM New Gate kan? Apa maksud log out? Saya dapat request unlock. Yalah, tulislah apa-apa kenapa kita nak keluar. Itu cara kita nak avoid student jangan lari daripada platform. Okey. Tapi saya buat ni adalah very moderate lah punya setting untuk security. Kalau tak nak buat itu pun tak apa, tapi ni sekadar untuk kita buat mimik lah kan, apa yang berlaku jika pelajar nak keluar. Ada pelajar dia nak cari jawapan dekat mana-mana source kan. Tapi kalau dia ada bahan rujukan, bahan bacaan, maksudnya hard copy lah, baca je lah apa-apa yang ada kat situ. Tak perlulah nak pergi dan rujuk lagi. Mungkin pelajar ada kesempatan nak copy jawapan kot. Saya ada simbol petir. Maksudnya poor internet connection. Okay, kalau saya boleh share, saya minta maaf, saya nak buka satu-satu. Okay, saya buka satu nama ni. Okay, sahabat saya ni. Okay, tu di sini kan, student has no connection. Jadi dia ada masalah nak jawab. Pelajar kena jawab secara manual lah. Okay, in that case, kalau ada yang memang tak boleh nak tengok soalan, saya akan share soalan dekat WhatsApp. Jadi boleh tengok soalan dekat WhatsApp supaya boleh buat soalan manual, nanti scan lah. So saya akan buka, saya akan share soalan dekat WhatsApp group. Okay, nanti boleh tengok soalan tu lah. Ini cara untuk kita counter setengah pelajar ada masalah. Kadang-kadang pelajar dia boleh tengok soalan tapi tak boleh nak jawab. So ini saya tengok dulu soalan betul ke ni. Kan. Okey, yang tak dapat tengok soalan bersabar, saya akan cuba share soalan dekat grup WhatsApp supaya ada alternatif lah untuk lihat soalan yang ada dalam exam.net tu. Tapi ada setengah pelajar ataupun mungkin ada setengah peserta boleh dengan soalan. Okay, kita kena mungkin tanyalah setengah pelajar kalau kita buat soalan, pelajar tak boleh tengok. Jadi kita kena tanya pelajar berkenaan boleh tengok tak soalan. Kalau tak boleh tengok, kita share lah.
Okey, saya dah share soalan dekat group. Jadi yang tak dapat tengok soalan dalam exam.net boleh download dan lihat soalan dekat apa ni WhatsApp group tu silap ni, bukan. Sorry. Ini salah soalan ni. Sorry itu bukan soalan yang sebenarnya. Sekejap, saya check. Soalan. Okey, tadi saya silap Tolong tak boleh soalan tadi Okey, yang kena lock tu masukkan note kenapa nak keluar daripada nak keluarlah daripada sistem tu Jadi just jawab jelah. Jawab dia punya soalan tu Apa-apalah kita kata saya nak tengok nota. Contohlah tulis apa-apa, tak apa. Okey, saya dah share yang betul soalan betul untuk soalan yang dalam sistem exam.net. Okey, masing-masing boleh buka grup WhatsApp dan lihat soalan yang sebetulnya Oh, Aliza ni kata ada simbol petik tapi tak ada masalah. Tak apa kalau tak ada masalah, boleh je teruskan. So, sebab dekat rekod sini dia rekod ada internet masalah. So ada berapa orang? 4 orang, dia 5 orang. So yang kena lock tu tak apa. Boleh masuk balik, cuma masukkan alasan you just write your reason why you going out from the platform. Tulis je apa-apa, tak apa. Kena lock tak apa boleh masuk balik. Tapi dia akan penalti masa sikit Bos besar dah masuk. Assalamualaikum bos, apa khabar? Salam, Allah lupa ini relax yang tahu nak tadi. Tak apa, kita dah on dah, tak apa. Kita jalan je. Lagi pun bilangan peserta dah cukup ni. Langsung. Tak apa, jalan je. Saya tak viral saya ni, kesian pula kat macam ramai. Jadi jalan apa yang ada lah. Kalau bos nak join exam tu pun boleh juga. Boleh tengok ke? Boleh juga. Bos teruskan. Saya tak nak ganggu, teruskan. Ambil pengalaman. Okay, good. Okay, sorry.
Oh, seorang dah submit ni. Okay, good. Itulah saya kata soalan senang je. Dah ada soalan submit. Okay, bagus. Tahniah. Soalan saya buat tu, jawapan saya rasa semua dah ada dalam kepala masing-masing kot. Dah boleh agak apa jawapan just cuma type je lah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Sorry doktor, salah saya. Sekejap. Sekejap doktor, salah saya jawab soalan telefon fakulti. Sekejap saya. Okay, okay. Okey, saya nak respon kepada soalan sahabat saya Zulfizan. Soalan sejarah tu kata-kata salah, saya tak faham apa maksud soalan cara salah. Soalan ni saya sediakan pun untuk sesi demo saja. Jadi kita tak verify apa-apa lah sebab kita pun tak buat penilaian pun untuk soalan jawapan yang diberikan oleh staff. So we not going to have a marking official for the answer that all the participant give. Kita hanya buat soalan untuk sesi demo saja. Tapi kalau untuk test, the real test for the student for final exam question, of course we have a verification or vetting. Itu dah melalui proses tu lah. Tapi soalan ni untuk sekadar kita buat demo saja kan. Jadi mungkin adalah sebahagian itu mungkin kurang tepat dan sebagainya. Tak apalah, jawab bila apa saja. Kalau kita rasa bagi jawapan yang lebih tepat, jawab je lah.
Sorry saya baru nampak notification dekat teacher chat Okay, ada soalan daripada Nordiana ni. Oh, dia tak ada nama dekat WhatsApp group moderator boleh masukkan nama ni tak? Staff kita ni, Nordiana ni. Jadi tak dapat info dekat WhatsApp group tu Okay, saya dah masuk semalam. Mungkin silap orang pergi Diana kot. Sekejap. Kat sini. Dia ada tanya soalan saya ni. Soalan yang saya jawab sekarang ni berkaitan dengan UTHM. Betul lah. Kejap bang. So soalan tu memang saya bagi dekat WhatsApp tadi yang itu silap tu. Yang pertama tu silap. Sorry dekat WhatsApp group yang pertama tu silap. Itu contoh soalan yang saya nak share dengan peserta. Tapi yang hari ini, sesi ini yang saya upload yang ataupun sesi yang baru tu berkenaan UTHM tu Okey, dah ada 3 peserta yang hantar jawapan. Okey. Okey, masih ada yang tanya lagi kenapa dia kena lock. Saya dah cakap tadi saya dah letak security yang moderate. Jadi untuk unlock kena tulis dekat pop-up tu alasan, apa-apa alasan kenapa nak keluar daripada platform tu. Jadi kalau saya beritahu student, kalau you cubaan nak keluar daripada exam tu, maksudnya you ada cubaan untuk pergi melihat sumber yang tertentu. Sedangkan exam tak membenarkan pelajar buat demikian. Saya beritahu pelajar, jadi letaklah reason kat situ. Mungkin nak buat aktiviti untuk tengok nota ke, tak apa-apa lah. Jadi kita boleh monitor pelajar keluar ni untuk buat apa. Jadi sistem ni telah secure sebab pelajar sepatutnya masa menjawab, kena jawablah apa-apa kat situ Jangan cuba nak rujuk apa-apa sumber lain dan sebagainya. Sebab kita create exam ni supaya pelajar dia menjawab sahaja. So tak perlu dia nak buka tab lain ke page lain ke, sebab student sekarang dia sitting untuk exam itu kita kena maklumkan pada pelajar lah. Jadi untuk yang kena lock ni, boleh masuk balik, masukkan apa-apa note kat situ dan request unlock. Jadi tunggu dia akan beri masa penalty supaya dapat masuk balik, tak masalah. Okey, kita ada lebih kurang masa 12 minit lagi So setakat ni dah ada 7 yang submit. Okey, ada soalan Can have the slide. Okay, yes, I will share the slide that we learn today. Tapi lepas ni kot. I will share the slide after our session toward this end.
Saya sekadar nak sharing Masa saya buat exam ataupun test dengan pelajar menggunakan exam.net, saya akan buat Google Meet dulu Saya akan buat Google Meet untuk sesi penerangan dan pelajar perlu buat apa-apa. Kemudian kita akan berkomunikasi pelajar menggunakan Google Meet untuk lebih memudahkan pelajar. Tapi setengah pelajar tak dapat akses sebab mungkin internet poor. Jadi kita ada juga sesi untuk apa-apa pertanyaan dekat WhatsApp group Tapi ada juga exam yang saya buat ataupun test saya buat tak guna Google Meet langsung. Saya hanya beri maklumat kat WhatsApp group. Kemudian apa-apa pertanyaan gunakan chat teacher chat tu ataupun message dekat WhatsApp group. Ada juga saya buat sesi macam tu. Terpulang lah untuk kita monitor macam mana. Sebab kalau kita guna, if we are using monitoring or discussion Google Meets, it will take a lot of the internet data So some students they got very poor data, so easy to communicate through other platform like WhatsApp group or Telegram. Oh, ada soalan from Sariza, macam mana nak hold? Dekat exam.net ni kita ada button nanti sesi untuk create soalan dan launch soalan saya akan tunjukkan So dekat exam.net we have activate button. So kalau selagi kita tak activate button, pelajar tak boleh masuk. Pelajar boleh masuk tapi tak boleh melihat soalan dan detail lah. Pelajar hanya boleh masuk untuk ready saja waiting the exam. Itu saja. Nanti kalau kita dah activate dia punya button untuk ready tu, jadi kita kena key in ataupun set masa yang kita nak limit, jadi pelajar dah boleh masuk lah. Ada soalan, lepas submit adakah pelajar boleh masuk semula untuk edit jawapan? Tak boleh Kalau dah submit tak boleh lah edit lah, jawapan tu kekal macam tu lah. Satu lagi, pelajar tak boleh duplicate ID Dia kalau dia dah submit, dia nak masuk lagi, dia tak boleh dia ada dua ID nanti. Jadi dia akan tak benarkan lah. Kecuali pelajar tu ubah dia punya askara ke kan. Tapi kita we can notice that student try to duplicate the ID So students supposed not have double ID. So they have only one ID Okay, masa tinggal lagi 6 minit So saya sarankan if you conduct this session with a student, give their reminder towards end of the exam hours Tapi tak perlu kerap sangat kot. Just a few Kalau exam tu 2 jam, if you are carry out 2-hour session exam, could be give a reminder 30 minutes before and 50 minutes before And the last one after on the exam time is end you just give the instruction, you have to submit the answer script
Okey, saja nak bakar 25 orang dah hantar Saja nak kasih panas sikit Okay, 25 participants already submitted the exam. Okay, just to push and give a motivation sorry lah, so it's not good to practice to the student dengan student tak payahlah kata, oh ni dah ramai hantar ni, tak payah biarkan student jawab dengan tenang. Give their environment they are sitting the exam don't interrupt them very much or frequently. Okay, to those who have already submitted the exam question or exam answer, you can ask if there any thing to be discussed here while waiting our colleagues answer the question. Okay, ini soalan yang baik daripada Hanani. Student mesti type satu-satu je, tak boleh copy. Yes. Kita tak benarkan student atau sistem ni memang dia design tak bagi student copy paste sebab kita nak avoid student plagiarize. Itu sistem ni dia design macam tu lah. Tak easy lah student ada kata dia nak copy pada sumber yang tertentu nak copy paste, tak boleh. Student kena type jawapan dia. Jadi kalau kita buat exam ataupun test, student boleh rujuk lah bahan-bahan tertentu sebab kita tak boleh nak kawal. Tapi student kena jawab semula. Kalau ada question, yes. Nanti masa design question saya akan tunjuk apa sistem yang boleh offer. I will share during to create the question. This system, they can use a multiple function, not even equation for the math. Much then beyond that tools, they offers beyond that tools. Even the graphic, the geomet, transcribe, audio, banyak tools yang ada. Nanti kita akan share. Khairul Amin, untuk jawapan ada auto save ke? Okey, ada. Dalam sistem tu dia dah ada simpan, dia ada simpan. Tapi kalau blackout ni saya tak pastilah sebab kita kena tekan submit by force ataupun student dah submit. Kalau student dah submit, jawapan tu disimpan. Tapi yang tak submit dan kita tak tekan button submit for submission, itu mungkin tak ada record lah. Tapi student yang dah submit, dia dah save dia dah save dalam dia punya server atau database lah. Kalau belum hantar, jawapan tu masih tak disubmit, masih tak ada record lah. Okey, masa hampir tamat, ada lagi lebih kurang 1 minit. Jadi ada 16 lagi peserta yang masih nak menjawab lagi, tak ada masalah, kita akan spare masa. Kalau for submission scan, yang ini kena buat awal-awal. Kalau yang for submission ni pelajar yang scan dia kena bagi jawapan cepat lah. Jangan kita sampai. Tapi saya ada pelajar case macam ni saya arahkan dia hantar jawapan menggunakan email rasmi HTM. Saya beri dia masa dia tak boleh hantar lewat sangat. Jadi kalau hantar lewat sangat macam dia dah cari jawapan yang daripada kawan-kawan lain. Jadi kita beri masa. Okey, saya beri masa lebih kurang 5 minit untuk awak atau 10 minit.
kena bagi email. Student have to send via email if they unable to send within our session. Kalau kita force. Okay, masa telah tamat. Saya akan for submission. Jadi mau tak mau semua terpaksa hantarlah. Okay, bismillah. Saya akan countdown. Saya biasa tak buat countdown ni, tapi saja kan. So kita ada lebih kurang 5 second. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, I force the submission. Okay, semua pelajar kena dipaksakan hantar lah. Tapi kalau tak hantar-hantar juga, Doktor? Dia akan sedut lah. Dia akan sedut juga. Ni. Oh ya? Yeah? Nanti saya akan share. Okay, saya akan share. Okay, I will share. Okay, sepatutnya semua dah hantar. Saya akan sekejap. Saya akan stop yang ni. Saya akan tunjuk untuk yang saya dah terima. Ya, macam mana ni? Okey, boleh nampak skrin ni? Boleh nampak tak skrin ni? Nampak. Ni. Okay, good. Okay, so this is the number. The participant already joined, and this is the number all participant forced to submit. Mula-mula tadi ada lebih kurang 33 lah. 34, 36 already submitted before the period exam is end. So now I force all the participant have submitted already. So ini yang dibuat. Okay. Sekarang saya nak tutup. Jadi tak ada dah pelajar boleh jawab ataupun saya nak jawab. Saya dah tutup. Saya close the exam. So tak adalah. Okay. Saya rasa sesi untuk praktikal kita dah habis. Cuma sekarang saya nak share. Okay, sekarang ni kita ada jawapan pelajar yang disimpan dalam rekod. Okay, yang bagi yang tanya tadi kan, macam mana kan? Okay, sekarang ni kita boleh download semua sekali dalam form PDF ataupun dalam apa-apa nak file Word ke PDF. Biasa saya akan ambil dalam PDF. Okay, contoh saya nak download. Saya akan download. Saya klik kat sini, dia akan ambil masa lah sedikit untuk compile. Kalau banyak, okay, saya dah tu. Okay, kat sini saya dah ada rekod lah. Okay, saya takkan tunjuk semua. Cuma saya nak tunjuk lah, inilah dia bentuk dan dia punya jawab pelajar. Dia akan ada detail lah ni, nama kan, dia akan ada nama. Dia akan ada nama, email dan juga dia punya, okay, dia ada ni dia ada ID ni. Jadi dia very eksklusif. Itu kalau option kita nak download guna PDF. Kalau kita nak masuk dalam drive, contoh ni kan, kita terus nak transfer ke drive. Kita klik Google Drive ni, jadi dia akan bagi option lah kan. Jadi nanti kena sign in lah, ataupun ni saya dah set ni kan. Saya dah set ni, jadi dia akan tunggu lah upload sebagainya kan. Jadi terus boleh masukkan ke Google Drive lah. Jadi itu kalau kita nak masuk dalam Google Drive kan. Tapi saya tak simpan macam tu lah, saya simpan dalam komputer terus. Boleh juga nak upload Google Drive terus lah, kalau rasa nak upload ke Google Drive. We have already also OneDrive. Ini pun cloud juga boleh masukkan ke sini jugalah. Kalau kita nak print pun boleh print boleh print. Kalau kita nak satu pelajar saja pun boleh juga. Kita klik nama pelajar berkenaan, kita download lah. Sama ada nak pergi folder ke, nak terus download ke, nak apa-apa saja. Itu cara kita download dokumen from exam.net ni. Okay.
Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak create soalan. Kita pergi ke exam new exam ni. So boleh nampak slide ni okey on Boleh. Okey, kita pergi Boleh, new boleh. exam, klik new exam ni. Okey, sekarang ni kita boleh letak apakah nama exam kita lah kan. Nak buat ujian apa-apa ke. Contoh kan saya nak buat untuk exam, untuk test saya punya kursus lah kan. Okey, saya ada kursus yang saya ajar, contoh dah ni Okey, termasuk nama lah, kena tahu nama tak nak tahu nama apa-apa, nak tak nama tak apa. Saya tak ini untuk test kita kelas test 1 contoh buat test 1. Okey, dah selesai tahu nama. Okey, dekat sini kita ada pilihan sama ada kita nak guna PDF file atau kita nak tulis Saya hanya lebih senang men-upload I choose the easy way, just upload macam ni kan. I just upload. Ambil soalan kita dah design, we have a lot of question we already have sometimes we design or we set our question early kita upload je lah. Nanti dia akan upload dokumen tersebut. Tunggu dia ambil masa sikit, dia nak upload. Okey, sekarang ni kita dah muat naik soalan tadi contoh saya masukkan. Ni soalan kita dah upload ni dalam bentuk PDF So ada dah tu soalan tu, tutup lah. Okey, katakanlah kita tak nak upload, kita nak tulis. Kita boleh tulis kita klik kat sini. Kita boleh tulis Dan ini untuk section teacher, we can copy paste directly from Microsoft Word. So kalau kita ada soalan daripada kat sini kan. So ni kita boleh copy Tapi tadi versi pelajar dia tak boleh copy kan. Tapi kalau pensyarah, teachers, we can copy directly so lagi senang kan. Tapi saya tak suka lah create soalan dalam macam ni. Saya lebih suka upload direct macam tu lah Okey, katakanlah kita dah upload soalan tadi okay, kita dah upload secara PDF Okey. Ini information student yang kita nak minta student key in. Okey. Saya rasa semua ni kita perlu lah kan. Cuma nama phone ni saya optional lah sebab bila dah ada email tu saya sudah memadai lah. Tapi kalau still lagi kita nak student letak number phone, kita klik nama phone ni. Tak ada masalah tapi kalau tak nak, tak payah. Okey, next. Student replace identity unique code. Ini kalau kita set yang ni, dia akan ada satu identity student tersendiri Saya tak pilih yang tu sebab student dah ada ID kat sini. ID rasmi, nombor matrik dia orang. Jadi saya tak pilih yang tu lah. Okey, kat sini, yang ni dah default ada space untuk writing. Okey, in case kita nak beri option untuk spelling check. Sebab kadang-kadang contohlah kan kalau jawab dalam bahasa Inggeris, we student writing answer in English whatsoever, dia punya grammar is very poor. Bolehlah kita nak ada option untuk set English spell check jadi saya pun tak pilih sangat itu. Okey, ini option Kalau kita nak pelajar menggunakan answer with written solution jadi kita benarkan pelajar untuk scan answers and upload tu dia QR code tadi lah. Okey, next kita ada pilihan yang lain. Accessible tool. Yang ini agak menarik. So kita boleh pilih lah option-option apa yang kita nak guna kat sini. So sini ada a lot translation. Kadang-kadang kita beri soalan dalam bahasa English kan. Tapi kadang-kadang student nak tak faham ataupun kadang-kadang kita ada bahasa luar negara kan, bahasa dia tapi dia nak translate ke. Okay, ini pun ada okey. Kemudian sinonim kalau kita nak pilih lah.
Okay, speech synthesis, saya tak tahu nak guna option ni, saya tak guna pun. Okay, ini ada lagi option yang kita boleh letak audio file. Ini mungkin menarik untuk setengah case. Mungkin ada yang belajar muzik, dia nak record dia punya arrangement note music menggunakan mungkinlah sound system, ataupun ada yang belajar laws, dia nak dengar perbualan perbicaraan trial hearing kan, so dia dapat dengar case by case. Itu mungkinlah aplikasi audio file ni, ataupun siapa-siapa nak guna boleh je. Okay, ini saya rasa sangat-sangat berguna untuk engineering ataupun science, computer science. So kat sini kita ada drawing tools, okay, kita boleh klik kalau kita nak. Jadi ada area nanti yang ada keluar dia punya tools untuk drawing, untuk buat apa-apalah kan, nak draw apa. Okay, calculator nanti akan keluar simbol calculator. Pelajar yang tak bawa calculator pun boleh guna option calculator dalam tu. Okey, ini kalau nak guna GeoGebra, grafik ke apa ke, adalah dia punya tools kan. Okey, ini ada mathematic graph. Setengah-setengah tu kita nak lukis graph. Okey. Ini attachment, mathematic formula attachment. Dia letak satu helaian attachment tu, sama ada nak guna tak nak guna terpulang lah kan. Kalau kita rasa nak bekalkan pelajar matematik, formula matematik tertentu, kita boleh attach kat sini lah. Okay. Next, programming. Setengah-setengah tu kursus mungkin computer science, programming dia perlukan penulisan kod Java sebagainya. Jadi kat sini kita boleh activate jugalah. Okay. Next, external resources. Okay, setengah-setengah ni kita memerlukan bahan tertentu untuk pelajar rujuk further. Web apa yang kita boleh kunjung lawat untuk dapatkan maklumat tambahan, atau kita letak kat sini tambahan ekstra untuk rujukan tertentu. Contohnya kalau kita buat design, saya pun ada juga ajar design highway kan, highway design engineering. So kita ada table-table tertentu yang banyak, we have a lot of reference table or certain manual. Kita boleh ada add additional ni, add kat sini kalau kita nak lah. Okay. Next, okay. Yang ini yang kita set. Kita nak pergi level mana? Kalau kita nak very strict kan, require high security, maksudnya kita perlu gunakan browser tertentu sahaja. Jadi kita boleh pilih yang ni. Tapi nanti sudah ada masalah dari segi kekangan untuk akses. Mungkin dia tak ada list yang dia set kat sini lah kan. Jadi saya tak pilih untuk yang ini, tapi saya pilih any browser. Jadi kadang-kadang ada pelajar dia gunakan Safari kan. Kalau gunakan tu kan, ada yang guna apa ni, quite common, Google Chrome. Sekarang dah ada Edge, macam-macam dia punya browser. Jadi saya pilih yang ni sajalah. Jadi semua pelajar dapat akses dengan mudah. Okey, yang ini yang saya set tadi security ni. Okey, security ni dia ada pelbagai. Okey, kalau kita rasa kita tak nak gunakan security langsung, jadi pelajar boleh keluar saja dalam daripada exam.net tu. Jadi kita pilih yang ni lah. Jadi seolah-olah kita tak kawal dia, kita benarkan dia pergi ke mana-mana website dan dia boleh keluar, masuk, maksudnya boleh refer mana-mana lah. Tapi saya tak buat yang tu lah. Okay, saya akan buat yang minimum yang ni lah, saya akan buat. Set 30 second. Jadi bila pelajar nak keluar daripada exam.net tu, jadi pelajar ni kena dipenaltikan 30 second dan kena masuk alasan kenapa dia nak keluar. Ataupun kita nak lebih lenient, pelajar tak kena penalti, pelajar hanya tulis sebab. You have the student have to write some explanation, tapi tak lock. Jadi dia terus boleh masuk, ataupun dia tak perlu tunggu kan, macam tu kan. Jadi pilihan ni bergantung kepada pensyarah. Nak letak yang mana tak ada masalah. Nak letak very strict ke sebagainya lah kan. Jadi terpulang pada kita.
Ada setengah pensyarah dia nak supaya pelajar tu lebih fokus dan cara kawalan lebih tegas. Pilihlah yang level tertentu supaya lebih firm lah. Ada setengah nak macam tu Tapi kalau nak lebih lenient, buatlah lenient. Dan dah set soalan sebagainya, tu kita create exam kita. Sekarang dia dah create exam Okay, sekarang saya dah ada yang saya baru add tadi lah. Okay, test yang saya baru create. Okay, bila dah ada exam ni, okay, sekarang ada pertanyaan kan. Bila kita share kod ni dengan pelajar, kan? Okay, kita jangan klik lagi ni. Nampak tak ni? Open and close ni. Selagi kita tak klik macam ni, kan, open ni, dia tak akan masuk dalam exam dan tengok soalan lah. Dia hanya menunggu, waiting saja. Itu cara kita nak hold exam lah. Tapi bila dah habis masa, kita close saja, dia akan tutup lah. Kalau kita open, dia akan masuk, student boleh masuk. Macam kita tengok list tadi kan, banyak masuk. Okey, tapi sebelum tu, kita boleh juga rasai ataupun we going to test the preview exam. So kita klik je sana ni, preview exam. So dia akan generate as test person test person ni. Okay, exam begin. Jadi kita melihat kertas jawapan soalan kat sini dan space untuk kita jawab kat sini. So kita jawablah kita tengok soalan apa yang kita dah design tadi kan. Kita jawablah kan. Soalan-soalan ni kan. Okey, soalan 1, Q1 kita jawablah. Kita nak test saja kan apa yang soalan kita dah buat. 1 KA. Okey, tahun bila ni ditubuhkan ni? Ada yang tak tahu. Kalau kita masuk main entrance, ada satu dia punya papan tanda tu itulah papan tanda pertama yang kita lihat PLSP ditubuhkan bila kan. So kita tahulah kan 16 September 1693. Macam tu lah kita jawab Jadi kita jawab. Kemudian kita submit submit. Jadi nanti dalam Civilian ni kita boleh download lah apa yang kita dah jawab tadi tu. Ini test person kan. So kita boleh download lah jawapan kita tadi tu. Itu cara kita create soalan dan kita test soalan yang kita dah create tu. Sebelum kita launch kepada pelajar lah kan. Okay, itu untuk cara create soalan saya rasa untuk create soalan dan generate dia punya ni, saya rasa lebih mudah berbanding quizzes Saya rasa lebih mudah berbanding quizzes. Sebab quizzes dia sangat detail cara kita masukkan soalan, pilih dia punya cara nak jawab sebagainya. Yang ini kita boleh pilih option untuk upload PDF version dan kita hanya setting level-level tertentu saja dan kita boleh share kat student. Cuma yang mencabarnya mungkin cara kita nak monitor pelajar. Mungkin ada pelajar yang tak dapat akses yang cukup baik and they have a poor connection internet. So they have stuck, they want to ask something. So that is challenges Dan kalau saya buat test, dan saya ada beberapa test saya buat ni, saya akan share nanti macam mana hasil jawapan pelajar. Saya tak buat panjang-panjang untuk exam yang sangat lama Sekarang ni kita ada versi open book kan, sampai 5 jam, 6 jam kan. Sebenarnya kalau berada dalam exam.net ni jangan panjang sampai 6 jam Saya pernah buat sampai 3 jam, 2,5 jam. Itu je maksimum saya buat. Sebab saya masih lagi konsep open book, tapi cuma pelajar tak boleh copy jawapan daripada sumber yang tertentu sajalah direct daripada internet Saya buat setakat 3 jam ni maksimum, itu saja saya buat. Kalau nak buat lagi pendek masanya lagi bagus lah kan, sebab pelajar tak perlu berada lama dalam exam.net platform ni kan. Okey, sekarang ni saya nak kongsikan jawapan pelajar yang saya dah buat So saya rasa agak menarik dari segi outcome pelajar tu jawab, sebab kita boleh lihat dia punya pelbagai jenis jawapan Okey, ada yang gunakan scan kan. Ni pelajar Isyirah ni kan gunakan scan, ada rekod Okey, ni scan. Ada yang jawab macam ni kan, dia boleh tulis
jawapan itu in very good writing style, ada table, ada dia punya simbol kan. Cantik dia punya cara ditulis. Ada yang buat drawing. Ini semua dia buat gunakan platform Exam.net. Menarik dia punya skrip jawapan. Pelbagai lah, ada yang tak dapat buat secara writing area, dia jawab secara scan. Sangat praktikal lah, sebab semua jawapan ni dipersembahkan ada identiti pelajar dan sangat secure. Okey, ini satu lagi, ada pelajar yang sangat-sangat passion ataupun dia suka jawab dalam keadaan no stress. Jadi saya ada buat colourful lagi, saya nak share. Saya terkejut juga. Saya kata ada juga pelajar yang ada masa, saya beri masa, ini yang jawab scan. Ada pelajar jawab colourful di punya table. Ni. Ada masa pula dia nampak colour sebagainya. Cantik dia punya outcome, jawapan dia. Tapi saya tak record pula macam tu. Ni. Color kan, dia punya formula pun cantik dia tulis. Ni semua dia jawab gunakan Exam.net. Ni. Very colourful pelajar ni buat. Saya pun impressed juga. So I'm quite impressed with this student. Cara dia, dia tulis formula very systematic. Ni depend lah, setengah pelajar dia nak jawab macam ni kan. Ada pelajar dia tak ada masa nak fikir benda tu. Okey, saya rasa itu prosedur yang kita perlu buat lah kan untuk kendak Exam.net ni. Okay, next. So, saya nak share yang your part pula. So, kita dah buat section untuk practical ni. Okay, untuk assignment hari ni, very simple. Saya tengok dah ada share, right, dah ada yang assign, dah ada yang sign up as a teacher. So nanti create account Exam.net. Okay, kemudian buat soalan. Soalan ni saya ingat import je lah daripada soalan yang kita dah ada tu kan, tak ada masalah lah kan. Kemudian test lah soalan tu as test person. Kemudian save jawapan yang kita dah jawab tu dalam bentuk PDF. Dan nanti submit lah ke organizer. Nanti organizer akan share the link link untuk kita submit exam. Tu ni assignment hari ni lah. Okay, saya rasa itu saja untuk sesi hari ni. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk sesi perkongsian menggunakan Exam.net dan juga demo yang telah kita sama jalankan tadi. Okay, saya tinggalkan slide ni untuk rujukan. Okay, kalau ada apa-apa persoalan, saya rasa terus boleh tanya. Okay, ada soalan? Dr. Din. Yes. Okay, Dr. Lan sini. Okay. Tadi saya nak tanya dua soalan lah. Satu berkaitan dengan kalau ada student macam dia dah submit first punya answer script. Okay. Kemudian dia rasa okay macam ada problem, dia submit the second one. Dia tak boleh duplicate ID. Oh, dia tak boleh Tak boleh. Melainkan pelajar tu saja dia kreatif. Dia letaklah askara kecil, askara besar kan. Nombor matrik dia ke, nama dia ke, ada double D, satu D. Mungkinlah, tapi kita perasan, kenapa ada dua ID? So kita boleh kawal lah benda tu. Okey, yang kedua, tadi sebab saya tengok maknanya kita yang kena setkan open and close exam kan? Yes. Dia tak boleh secara automatik tak. Sebab kita nak kena monitor, kita nak kena berada di situ. Sebab kita tengok siapa yang ada masalah, any student got problem with internet, someone want to chat with us. Kita kena ada standby untuk feedback. Lepas tu saya kata, don't spend too long hour terkedak di period for Exam.net kan. Yang saya buat pun saya buat 3 jam je.
Saya tak sanggup untuk stay sampai 6 jam. 6 jam. Tak praktikal lah untuk stay 6 jam kan. Okay. Sebenarnya kalau buat 2 jam lagi bagus. Sejam lagi bagus. Okay, thank you Dr. Din. Okay, any other question? Nanti saya akan share template untuk buat assignment. Saya rasa tak masalah. Nanti dalam template tu macam mana yang join quiz hari tu kan. Saya dah bagi siap-siap template untuk buat assignment. So nanti saya akan share terus direct dekat WhatsApp group template untuk buat assignment. Copy je lah ataupun follow apa yang saya dah sediakan untuk tugasan tu. Okey, ada soalan yang lain? Slide pun nanti saya akan share juga. Okey, saya dah share dekat exam.net WhatsApp group. So boleh tengok template tugasan untuk kita sama-sama buat dan selesaikan ini. Okey, saya tengok dekat exam.net ni kita dah ada beberapa ahli daripada Universiti Tunisia ni. So masa saya join sebelum ni saya rasa ada dalam 4-5 orang je. So sekarang ni kita ada lebih kurang dah 20 lebih ni. Ada yang dah ada account yang peserta ini ada account. So dah selesai beberapa task untuk kita buat hari ni. So tinggal lagi upload soalan dan juga test run test person. Dan download lah dia punya skema jawapan yang kita dah buat tu. Dan tu boleh submit cuma license untuk exam.net ni dia hanya valid sehingga 31 Disember 2020. So kalau siapa yang nak guna ada masa lagi lah untuk semester depan untuk buat test yang awal tu saya rasa boleh guna lagi ni. Mungkin lepas ni kita kena subscribe dan tengoklah macam mana polisi dia. Okay, saya juga nak share dekat exam.net kita ada satu support dekat situ banyak rujukan yang kita boleh tengok saya akan share sekejap okey, boleh lihat tak slide ni? Boleh okey, kat sini kita ada support boleh tengok ni support okey, kalau kita klik support ni kat sini dia banyak menerangkan detail lagi exam.net ni general info, okay, how to start, dan adalah sini ada even ada video pun how to create account semua ada kat sini review, monitor semua ada video punya explanation saya rasa ini pun menjadi rujukan untuk kita dapatkan maklumat lebih lanjut you can refer this particular site from exam.net ni kita ada sini support just click support. So they going to navigate to this info lah Dr. Din. Yes. Assignment kedua tu nak submit macam mana? Ada link lah. Nanti moderator akan bagi link. Kemudian dalam bentuk apa kita screenshot sahaja kita punya paparan exam.net sahaja ke macam mana? Terpulang lah kalau nak screenshot lah, tapi saya bagi tu layout lah kan, layout untuk sama-sama follow ataupun nak rujuk lah kan. Boleh tengok saya punya template. Kalau rasa nak follow yang tu, follow je lah. Okey, ada soalan lain?
Okay, still waiting any response, answer, question or anything to discuss regarding exam.net? Okay, nanti saya akan share sekejap dia punya slide hari ni supaya semua boleh rujuk slide. Okay, saya dah share slide hari ni dekat WhatsApp group. Okay, you can refer my slide in our WhatsApp group exam.net course . Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya nak serahkan kepada moderator ni. Macam semua dah faham, dah boleh ikut apa ni sesi kita hari ni. Dan dah bolehlah create account dan buat apa ni aktiviti untuk task tu . Dr. Din, Yeah. I just have a query, Yes. Just now you said Okay. that so safe before submission. So let's say I have 3 questions and the students have to write the answers that they can't copy and paste, right? They cannot copy. Yeah, They- so let's say I'm answering question 1, I finish. Midway question 2, I have a blackout. All right, so all Yes. the answers, the answer that I've done for question 1 is gone. And I only have 3 hours to complete, 1 hour is gone. So what happens in that situation? Saya I don't have experience if any such case blackout ke computer breakdown ke. So saya tak boleh nak bagi jawapan yang tepat apa yang berlaku. Sama juga kalau kita buat auto ke kan, Google Classroom ke, kalau live lah kan. Sebab kalau live kan, ini sesi live. Jadi dia if you have any problem with the situation, so I think you have to postpone the test tu je lah. Sebab memang dah ada isu dari segi connectivity and you have a problem with your computer. So taking that into consideration, maybe we can, from the onset, we can tell the students that they write the answers and then upload it. Yes, that is also the alternative. I have mentioned before, if student unable to access the system, you Yes. can still answer using your scan document. Boleh, no Yeah. problem. All right, thank you very much. Okay, good.